Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Karolin Sarkasno dalam Sudut Pandang mengangkat suara anak muda. Hari ini Sudut Pandang bersiaran di The Castle Restaurant Kampung Baru. Terima kasih kepada penaja lokasi kerana sudi menaja lokasi Sudut Pandang hari ini, dan Sudut Pandang hari ini akan berbicara mengenai 2014 bahagiakan anak muda. Kita mengambil daripada Indeks Kebahagiaan Negara, di mana mengikut laporan daripada PBB pada 2011, Malaysia berada pada tangga kedua selepas Singapura di Asia Tenggara negara paling bahagia. Dan kita akan membincangkan mengenai sejauh mana kebenaran kebahagiaan, apakah maksud kebahagiaan dari konteks anak muda sendiri, sejauh mana kebahagiaan di Malaysia ini. Dan anda di rumah boleh terus berinteraksi bersama kami melalui laman media sosial kami dengan hashtag SP501. Izinkan saya perkenalkan dengan barisan tetamu saya, barisan anak muda. Sekali lagi saya digandingkan dengan anak muda yang lantang bersuara, usahawan Faris Hadi. Di sebelah sana Khairil Baharudin, seorang penulis bebas, dan juga Dr. Rosmadi Fauzi, pensyarah kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial UM. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Sudut Pandang. Okey, doktor, kita nak start dengan doktor dulu. Tahap kepuasan kehidupan, bagaimana pada doktor sendiri melihat kebahagiaan dalam konteks kebahagiaan anak muda ini, doktor? Kalau bercakap tentang indeks kebahagiaan, bagi saya agak sukar kita nak mendefinisikan apakah indeks kebahagiaan, sebab dia agak subjektif. Sebab kalau kita lihat apa yang Lisa katakan tadi, Malaysia menjadi negara yang kedua di dalam konteks di Asia Tenggara. Tetapi kalau kita bawa kepada lokasi yang berbeza, kita nampak carta Malaysia tu berubah-ubah. Jadi di situ saya nampak bahawa parameter atau faktor-faktor dalam mengukur indeks kebahagiaan ini agak berbeza. Mungkin kita pergi ke satu negara yang lain, mungkin kita dapat lihat faktor-faktor indeks kebahagiaan tu mungkin sesuai mengikut budaya di negara tersebut. Tapi kalau kita bawa ke negara lain, mungkin faktor tu mungkin bertambah atau berkurangan. Jadi kita nampak di situ agak berbeza-beza dan agak subjektif lah bila nak membincangkan tentang indeks kebahagiaan tu. Kalau daripada konteks masyarakat sendiri sebagai anak muda, Kai dulu mungkin nak jawab. Daripada anak muda sendiri, bahagiakah anda sebagai anak muda hidup di kota? Bagaimana anda melihat kebahagiaan, indeks kebahagiaan negara tu? Okey, seperti yang doktor cakap, perkara ini terlalu subjektif. Saya melihat ia lebih kepada individu. Ia, kalau bersebut kita berkata tentang kebahagiaan, ia sebenarnya menyentuh tentang perasaan positif. Betapa positifnya sesuatu perkara ataupun sesuatu situasi kemandirian yang terletak pada individu. Itu yang saya letakkan. Betapa kita berpuas hati dengan keadaan yang ada. Setiap manusia, individu ni, lumrah manusia dia tak akan berpuas hati mengikut orang kata nak sampai satu tahap yang disuka tu, susah nak dapat kan. Ada orang dia selesa dia pakai kancil, ada orang selesa pakai Alza, ada orang selesa pakai BMW. Terserah pada masing-masing. So berkata tentang indeks kebahagiaan ni, saya rasa dia lebih, macam saya cakap, dia lebih kepada individu. Saya tidak memandang ia lebih kepada menyeluruh. Kalau pada Faris sendiri, kalau melihat secara menyeluruh lah, anda sebagai anak muda meniaga sendiri, mempunyai perniagaan sendiri, kebahagiaan yang bagaimana dapat anda boleh definisikan kepada kami? Bagi saya sendiri, sebagai orang muda yang sudah berkahwin, saya ambil contoh diri saya sendiri sebagai orang muda yang sudah berkahwin, yang sudah ada anak, sudah ada isteri dan sudah ada perniagaan sendiri. Jadi kebahagiaan tu kita nilai dari segi betapa kedudukan perniagaan kita, kan, hubungan saya dengan isteri macam mana, hubungan saya dengan anak. Jadi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jadi bila kita dapat membahagiakan isteri kita, anak kita, dan kita dapat memastikan perniagaan kita menghala ke arah yang lebih baik, mana perniagaan kita yang lebih maju, jadi dari situ kita akan dapat kebahagiaan yang kita nakkan. Itu kita lebih menjurus kepada tahap kepuasan kepada individu. Tapi bila kita lihat, apabila berbicara mengenai soal anak muda ini
di bandar ataupun tak kira di mana saja, sekarang ni lebih lantang bersuara, dan apabila tidak berpuas hati dengan sesuatu benda, mereka akan lebih agresif. Sebagai contoh, kita ambil macam baru-baru ini di ambang tahun baru, di mana ada satu sekumpulan yang anak muda yang mungkin tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku sekarang di negara. Mereka tampil dengan rasa tidak puas hati dengan berdemonstrasi. Sejajar dengan itu, Generasi Pelapis Malaysia GPM mencabar untuk anak-anak muda yang gemar berdemonstrasi untuk berdialog secara terbuka selaras dengan kebebasan bersuara, dan NGO Generasi Y itu berpendapat medium debat dan forum adalah jalan terbaik untuk menyalurkan suara anak muda kepada kerajaan dan juga parti politik. Kita saksikan dulu package ini. Menyedari hakikat itu, GPM menganjurkan persidangan isu-isu nasional Generasi Y 7 Januari depan. Dua topik besar bakal diperdebatkan: cukai jualan dan perkhidmatan GST serta pemansuhan PTPTN. Adakah pendidikan tinggi percuma langkah terbaik? GST dan juga pendidikan percuma, kerana kami rasa kedua-dua tajuk ini merupakan tajuk yang sangat dekat dengan belia dengan mahasiswa sekarang yang sering dipertikaikan. Jadi pada hari itu kami akan membawa penjelasan daripada wakil kerajaan dan juga pakar akademik, dan daripada ini kami akan membuka ruang kepada para peserta untuk menanyakan apa sahaja soalan, memperoleh maklumat daripada wakil kerajaan kenapa dasar dan polisi kerajaan itu diimplementasikan di negara ini. GPM mensasarkan 1,000 peserta daripada berbagai segmen anak muda untuk bersama meraihkan platform intelektual. NGO ini berpendapat isu-isu besar yang hangat diperdebatkan perlu dikupas melalui budaya debat dan dialog. Tadi package mengenai GPM yang mencabar anak-anak muda yang suka berdemonstrasi ini supaya pergi ke jalan atau saluran yang betul dengan lebih berdialog ataupun berdebat. Pada pandangan doktor sendiri, kita melihat anak-anak muda sekarang ini memang lantang bersuara, dan apabila menyatakan rasa tidak puas hati, mereka tidak pergi secara individu, mereka lebih secara kumpulan beramai dan menyatakan rasa tidak puas hati mungkin dengan cara yang tidak betul. Pada pandangan doktor sendiri, adakah ini dapat mengukur indeks kebahagiaan dalam anak muda itu dalam sebuah negara? Ya, kalau kita lihat seperti yang telah kita bincangkan tadi, kita nampak dua orang anak muda ni sudah mempunyai definisi yang berbeza-beza. Ya. Seorang lebih kepada bersikap perspektif individu, seorang lagi lebih kepada berkeluarga. Dan sebenarnya dalam kajian saya dalam konteks geografi sosial di bandar, sebelum saya pergi menyentuh tentang demonstrasi itu, kita dapat lihat di bandar sekarang ni ada 3 gaya hidup. Yang pertama, yang individu itu lebih kepada career. Okey, mereka dengan lifestyle career, dan kedua consumerism, dan yang ketiga berkeluarga tadi. Jadi daripada 3 kelompok tu kita dapat lihat satu pemikiran yang berbeza. Jadi kita lihat yang pertama yang lebih individu tu lebih suka bersikap lantang. Itu yang grup yang pergi berdemo dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau mereka dah lebih ke arah memikirkan tentang keluarga, jadi perkara tu dah jadi berbeza dari segi perspektif indeks kebahagiaan tu. Dan kita dapat lihat, saya memang tidak nafikan pada hari ini memang anak muda suka voice out pendapat mereka. Tapi lebih berani, berani, lantang, berdebat dan sebagainya. Tapi mungkin dari segi pengawalan tu, kalau kita adakan platform yang lebih orang kata santai, macam yang kita buat ni, berdialog, lebih kepada menyelesaikan masalah, dan banyak benda-benda isu yang kita boleh bincang secara terus, berbanding dengan iyalah kita tak tahu kan, mungkin cara berdemo tu ada perkara yang sampai, ada yang tidak sampai, ya. Dalam konteks tu mungkin ada pendapat daripada anak muda. Okey, kita akan dapatkan pendapat daripada dua anak muda yang lantang ini. Kita akan berhenti rehat dulu, jangan ke mana, terus berinteraksi bersama kami dalam Sudut Pandang. Terima kasih
Anda masih menonton Sudut Pandang platform mengangkat suara anak muda, dan anda di rumah boleh terus berinteraksi bersama kami melalui laman media sosial kami di Facebook, Twitter ataupun Instagram dengan hashtag SP501. Dan hari ini Sudut Pandang bersiaran langsung di The Castle Restaurant di Kampung Baru. Sebelum kita berhenti rehat tadi, kita bersama dengan Dr. Rosmadi yang mengatakan debat dan dialog boleh selesaikan masalah dan akhirnya akan sampaikan satu persetujuan dan menuju kebahagiaan. Dan sebelum kita sambung dengan Faris ataupun Kai, kita nak bersama Hilal Azmi dulu di Kini Trending, nak lihat apa yang trending mengenai dengan bahagiakan anak muda pada tahun 2000 menuju tahun 2014 ni. Hilal. Nisa, kami sebenarnya cuba juga search tentang tweet-tweet daripada mereka yang kita boleh anggap sentiasa positif tentang kejayaan mereka, kerana kita tahu anak muda sememangnya darahnya sentiasa menggelegak kan, dan sentiasa akan memberikan respon yang pelbagai dengan apa yang mereka buat. Dan ini ada beberapa tweet yang ingin saya kongsikan. Pertamanya daripada Hafizurin, yang beliau berkongsikan tentang bagaimana sebenarnya permulaan kerja dari bawah akan membuatkan kita lebih menghargai sebenarnya saat-saat kita berjaya nanti. Dan seterusnya dari Kamsiah Uthman pula, jangan suka menangguhkan satu kerja, sebab kalau dah tertangguh lama-kelamaan akan menjadi beban. Itu kata dia. Dan Septi Siti Fatimah pula, takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak mereka lahir. Tetapi dengan kerja keras kita dapat mengalahkan takdir. Dan salah satu perkara yang menarik dan memang trending di kalangan pengguna pula adalah tentang seorang ni yang mana dia berkatakan tentang gambar ni, gambar yang dikongsikan melalui Twitter ni, yang beliau begitu respect dengan seorang perempuan ni, walaupun kerja dia sebagai penebar roti canai, aurat tetap dijaga. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang soal kebahagiaan anak muda ni, sebenarnya keterbukaan pihak pengurusan itu yang menjadi perhatian anak muda, yang mana anak muda ni perlu bebas untuk melakukan apa yang mereka mahukan. Ya Nisa, itu antara benda yang boleh kita kongsikan untuk sudut pandang malam ni. Kembali pada Nisa. Okey, baik. Terima kasih Hilal. Hilal, macam mana menuju tahun 2014 ni, Hilal macam mana capaikan kebahagiaan daripada 2013 bawa ke 2014? InsyaAllah setakat ni dia boleh mencapai lagi kebahagiaan tu, dan insyaAllah terus bahagialah kot. Marilah kita sama-sama mencapai kebahagiaan itu, Hilal. Baik. Okey, baik, terima kasih Hilal Azmi dengan Kini Trendingnya. Baik, kita terus kepada Faris yang mungkin nak menjawab soalan daripada Dr. Rosmadi. Antara apabila kita bercakap mengenai kelantangan anak muda yang dalam usaha untuk mencari kebahagiaan hidup, bila mereka tidak puas hati, mereka akan ada segelintir turun ke jalanan. Sorry. Okey. Dia macam ni, secara peribadi saya sendiri menolak perhimpunan yang berlaku masa 31 hari bulan itu, kerana perhimpunan yang sebegitu boleh menjurus kepada ketidakstabilan dan keamanan negara. Jadi dan saya juga setuju dengan NGO Generasi Pelapis Muda yang meminta anak-anak muda yang lantang bersuara itu bersama menyuarakan pendapat mereka di tempat yang lebih baik. Jadi supaya tidak mengganggu keamanan dan mengganggu setiap tempat-tempat yang mereka nak buat perhimpunan itulah. Saluran yang betul. Tetapi persoalan di hari ini, setelah dibuat perbincangan yang sebegitu rupa, kerajaan juga kena memandang serius perkara ini. Kerajaan perlu mengambil input daripada orang-orang muda yang tengah menghadapi tekanan ini dan mendengar mendengar pendapat mereka dan mencari jalan penyelesaian. Jangan hari ini kita just menolak apa permintaan orang muda, sebab kebanyakan perkara itu memang berlaku. Jadi kita bukan nak bercakap kerajaan salah ataupun kita tak nak bercakap tentang politik hari ini, tapi kita nak kerajaan mestilah mengambil serius tentang perkara ini. Pada pandangan Kak sendiri, sebenarnya adakah setuju dengan Faris ataupun Kak ada saya setuju, cuma saya nak cakap sikit, saya nak tambah. Kadang-kadang demonstrasi yang kita nak cakap tak salah. Bagaimana saya kata tak salah? Saya lebih suka disebut sebagai perhimpunan. Berhimpun secara terkawal, bukan di jalanan. Bukan di jalanan, itu perlu. Kadang-kala tekanan perlu diberikan. Suara anak muda ni
kadang-kadang kalau kata dalam debat, dalam program-program ilmiah dan sebagainya tak sampai. Bukan semuanya sampai. Jadi mungkin demonstrasi ataupun perhimpunan di satu yang terkawal menjadi salah satu penyelesaian. Mungkin itu penyelesaian mungkin dapat merasa puas pada mereka-mereka yang turun di jalanan untuk menyatakan rasa ketidakpuasan hati. Apabila kita melihat kepada kualiti kehidupan dan kecekapan urus takbir, pada pandangan doktor sendiri bagaimana? Mereka turun kerana tidak merasakan tidak puas hati mereka, dan melihat daripada kualiti kehidupan dan kecekapan urus takbir, pandangan doktor. Ya, kalau kita lihat kepada perkara itu, sebenarnya dari segi urus takbir ni perlu ada penjelasan. Sebab anak-anak muda ni sekarang ni mereka sangat sophisticated. Bercakap tentang fakta, figure, nombor, dan mereka ni berdebat kenapa berlaku begitu, persoalan why itu kan, kenapa berlaku dan sebagainya. Jadi penjelasan yang betul harus diberikan kepada kelompok ni. Barulah tidak ada orang kata ketidakpuas hati ataupun tertanya-tanya kenapa berlaku sebegitu, dan dari segi jawapan pun harus diberi yang boleh diterima. Dia jangan hanya untuk sebagai apa orang kata nak bagi jawapan saja. Jawapan semata je, tak ada penjelasan yang tepat. Kena ada penjelasan dengan fakta dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang kita dapat lihat satu perkara tu mungkin dari konteks tertentu dia betul, tetapi bila dimanipulasi kan, jadi dia jadi satu perkara yang sangat besar kan, tentang penjelasan tu tidak jelas. Sebab tu kita nampak ada saluran-saluran yang digunakan ya untuk voice out perkara ni, especially anak muda yang ada Twitter, ada Facebook, ada blog dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan saluran-saluran itu untuk apa ni orang kata berdebat. Sebab hari ni anak-anak muda ni salah satu kehendaknya adalah mereka nak suara mereka didengar. Jadi itu paling penting. Keyword dia adalah mahu suara anak muda ini didengar, dan kita akan bincang dengan lebih lanjut mengenai 2014 bahagikan anak muda yang mengambil kira daripada Indeks Kebahagiaan Negara dalam sudut pandang. Yang ke mana terus bersama kami dalam sudut pandang di Astro Awani. Kembali dalam sudut pandang platform mengangkat suara anak muda. Anda boleh terus berinteraksi bersama kami melalui #SP501. Baik, sebelum tadi kita berhenti rehat, kita cakap dengan doktor mengenai apa di 2014 bahagiakan anak muda bagaimana, dengan kalau kita menghadapi tekanan bagaimana nak bahagia, dan apakah indikator bahagia pada anak muda itu sendiri. Dan tadi masa kita berhenti rehat, doktor cakap bahagia itu adalah melibatkan perasaan dan emosi, psikologi. Bagaimana sebenarnya kita menentukan bahagia itu sendiri pada anak muda? okey, sebenarnya ia terletak kepada penerimaan diri sendiri. Ourself, kita punya menerima sesuatu keadaan, situasi, bagaimana kita positif dengan sesuatu keadaan. Orang kata semua manusia ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah satu, dan juga bagaimana kita menjadikan masalah itu sesuatu yang mudah untuk kita selesaikan. Itu satu. Dan yang kedua, orang kata tentang bahagianya anak muda. Saya sentuh sedikit tentang hablum minallah, hablum minan nas. Antara hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. So perkara-perkara macam gini kalau kita jaga, insya-Allah tak ada masalah. Sebab orang kata kunci kepada kebahagiaan selalu bersyukur, bermanja dengan keluarga. Kita yang dah berkahwin, kalau kata ada kawan-kawan, dia boleh rasanya mingle dengan kawan-kawan, dan juga dia bergantung kepada pekerjaan dan juga yang kita happy. Bagaimana kita nak rasa kita bahagiakan sesuatu situasi. Dan orang satu lagi saya nak cakap sikit. Bahagia ni kalau kita nak cari umpama kalung. Kita cari satu kedai ke satu kedai, sebenarnya kita lupa kalung permata tu ada di leher kita. Okey. Okey, sebenarnya bila kita cakap, kita ambil contoh berada di bandar sendiri, doktor. Kita melihat apabila nak bahagia tu, kita melihat kepada sudut ekonomi pula bagaimana dalam ekonomi. Apabila kita berada di dalam bandar dengan tekanan hidup, kos sara hidup yang tinggi, dan benda tu menjadi tekanan kepada kita. Bagaimana bila menjadi tekanan kepada kita, bagaimana kita nak rasa bahagia pada orang yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak sendiri? Jadi sebenarnya poin yang kita nak dapat hari ini daripada kebahagiaan, bagaimana kita nak menilai kebahagiaan keluarga dan negara itu sendiri. Bagaimana dia menilai kita bahagikan kebahagiaan kepada tu? dua, mentally dengan spiritual. Jadi mentally macam mana kita nak
manage keluarga kita, macam mana kita nak manage kita punya pekerjaan. Jadi kalau kita dapat manage kedua-duanya dengan baik daripada segi rumah tangga, hidup harmoni dengan isteri dan anak, jadi ia akan menjurus kepada kebahagiaan itu sendiri, dapat membantu indeks itu akan pergi lebih baik daripada sekarang. Dan juga pada spiritual, saya setuju dengan saudara Kai cakap tadi, hubungan kita orang Islam kan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Taala, jadi lebih tenang kita kan, kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita jangan suka beradu domba, sebab adu domba ni berkaitan dengan psikologi. Jadi psikologi ini akan membuatkan kita stres. Jadi stres, impak dia tidak bahagia. Dan bila kita tidak bahagia, akan kita membuat perkara-perkara yang menjurus kepada yang tidak baik. Kan sebenarnya jenayah yang mengganggu keamanan negara. Betul doktor? Doktor ada nak tambah? Doktor, kalau kita melihat macam saya nak tanya sikit doktor, kita melihat indikator kebahagiaan itu sendiri bila kita lihat negara-negara maju, kita boleh ambil contoh antara kalau kita ikut data yang dikeluarkan oleh laporan kebahagiaan PBB itu, antara yang negara yang bahagia, Denmark, Sweden, itu semua negara-negara yang kaya. Betul. Adakah dengan lagi maju pembangunan yang ada sesebuah negara itu lagi bahagia sesebuah negara itu dan masyarakatnya sendiri? Okey, itu yang saya menulis dalam artikel baru-baru ini, di mana saya katakan bahawa untuk mengukur indeks kebahagiaan ini tidak semestinya melihat kepada ekonomi. Dan kita lihat negara-negara maju ni banyak berlandaskan kepada pencapaian ekonomi. Tetapi seakan kita nampak negara-negara maju ni ada lompong yang tidak bahagia tu. Jadi jalan penyelesaian di sini bagi saya bukan ekonomi semata-mata. Ada perkara-perkara lain yang lebih penting, dan mungkin dua orang anak muda ni tadi mengatakan tentang spiritual kan, keagamaan dan sebagainya, dan itu sebenarnya jawapannya bagi saya. Dan saya juga ada menulis dengan memberi satu makna yang tersirat, di mana kalau kita tinggal dekat dengan masjid sebagai contoh, kita soal jarak tu kita akan mencapai kebahagiaan yang hendak dicapai. Maksudnya bukan secara fizikal mesti tinggal di masjid tapi perkara-perkara spiritual itu. Jadi dalam mengukur indeks kebahagiaan ni, kita tidak boleh ukur kepada ekonomi saja. Sebab kalau kepada ekonomi, nanti matlamat hidupnya adalah berbentuk material. Macam di bandar tentang kos hidup, peluang pekerjaan, pangkat, gaji yang besar, hidup yang mewah. Perkara-perkara itu yang akan menyebabkan mungkin dari sisi psikologi dia tadi kita stres dan sebagainya. Mungkin kita tidak boleh pergi ke matlamat material itu. Jadi maksudnya berbeza kalau maksudnya orang yang duduk di bandar dan juga di kawasan kampung, indeks kebahagiaan dia berbeza. Ya, berbeza. Kalau itu yang saya katakan, kita kena lihat dalam konteks geografinya tadi berlainan lokasi, kita ada definisi indeks kebahagiaan yang berbeza. Ini kan pula kalau negara-negara negara maju dan negara kita ada negara yang tidak maju, tetapi kita lihat rakyatnya bahagia. Ya, betul. Kan? Tekanan hidup dia pun kurang. Ini yang saya nampak, orang muda sendiri kena bijak menguruskan bagaimana nak mencapai kebahagiaan yang mereka nak. Sebab setiap golongan, jadi golongan maksudnya golongan yang berdarah tinggi ataupun besar sederhana, jadi mereka taraf kebahagiaan mereka berbeza. Jadi kalau mereka bijak menguruskan setiap apa yang mereka nak buat tu, jadi insyaAllah mereka dapat kebahagiaan yang mereka nak. Jadi itu sendiri membantu dari segi ekonomi negara, dan dari segi membantu daripada segi ekonomi, maknanya kita dapat membantu secara keseluruhan secara keseluruhan. Pucuk pangkalnya kan. Sebenarnya pucuk pangkalnya orang kata keputusan untuk berbahagia datang daripada diri sendiri. Itu saja. Betul. Pucuk pangkalnya berbalik kepada diri kita sendiri, bagaimana kita nak menentukan sesebuah kebahagiaan itu kepada diri kita. Bila kita sendiri bahagia, negara pun bahagia. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi pengalaman dan pendapat bersama kami di Sudut Pandang, dan anda di rumah terus berinteraksi bersama kami dengan di laman media sosial kami dengan #SB501. Dan terima kasih kerana sudi menonton kami Sudut Pandang. Saya Karunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih.